Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya bersatu akan belayar sendiri dengan menggunakan logo Perikatan Nasional. Kenapa saya kata seperti itu? Karena kita tahu bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-8, maka hilanglah taring ataupun kuasa untuk beliau mengukuhkan Perikatan Nasional ini. Dan apa yang kita lihat hari ini, yang menjadi Perdana Menteri adalah daripada UMNO. Yang mana UMNO ini bersama dengan Barisan Nasional. Yang mana mereka-mereka yang ada dalam kerajaan hari ini, mereka-mereka ini adalah terdiri daripada asalnya Barisan Nasional. Yang mana Barisan Nasional ini belum pun terbubar. Dan mereka akan terus kekal bersama dengan UMNO Penerajui. Dan mereka-mereka seperti MCA, MIC dan GPS akan kekal bersama. Manakala PAS kita tahu mereka ada MOU iaitu Muafakat Nasional bersama dengan UMNO. Mereka boleh saja akan bersama dengan UMNO dan bersama dengan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan sekiranya mereka akan cukup majoriti di PRU ke-15 ini nanti. Tetapi Parti Bersatu mereka akan terus menggunakan logo Perikatan Nasional mereka, yang mana ini akan kita lihat bahawa Bersatu akan menerima banyak masalah di mana apabila PRU nanti, kerana sebelum ini kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila membentuk kerajaan, beliau mengatakan bahawa mereka nak membentuk kerajaan Melayu Islam, dan mereka apabila PRU ke-15 ini nanti mereka hanya boleh bertanding di kawasan Melayu, kerana kawasan-kawasan yang sewaktu sahaja ataupun kawasan-kawasan yang seperti ada separuh Cina ataupun India ataupun kaum-kaum lain, mereka tidak akan menerima kenyataan bahawa apa yang Bersatu telah buat. Kerana dengan jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila mengkhianati Pakatan Harapan, dengan jelas mengatakan bahawa beliau hendak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Ini rakyat tidak akan lupa. Dan apabila mereka bertanding nanti, di sini akan ada 4 penjuru atau 3 penjuru. Kerana kemungkinan kita tahu di kawasan Melayu seperti PAS, PKR, UMNO dan Bersatu, Pejuang mungkin akan 5 bertanding di situ. Paling tidak pun akan bertanding 3 penjuru di satu kawasan yang mana majoriti Melayu. Di sini kita akan lihat bahawa pertandingan itu akan menjadi sengit, yang mana mereka akan merebut undi daripada kaum Melayu saja. Dan di sini juga mereka yang menang akan datang tidak boleh membentuk kerajaan dengan satu parti. Apa yang berlaku jika Bersatu seperti yang ada hari ini, terus dengan harapan yang seolah-olah mereka ini parti yang kuat, maka di sini nanti kita lihat Bersatu akan hilang daripada pandangan, kerana mereka tidak akan berjaya untuk mengukuhkan diri mereka dalam parti mereka. Kerana apa yang berlaku hari ini, kita lihat rakyat menolak kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana rakyat rasa gagal. Dan kita lihat mereka-mereka yang bersama dengan Parti Bersatu ini adalah daripada mereka-mereka yang dah lompat daripada parti yang sepatutnya mereka tidak khianat, kerana logo parti yang memberi kemenangan kepada ahli parlimen bersama Bersatu ini. Dan mereka-mereka ini di PRU ke-15 akan dihukum oleh rakyat. Mungkin kalau ada 20 ahli parlimen Bersatu hari ini yang lompat ini, maka saya rasa dalam 15 orang akan tertewas di tangan rakyat, kerana rakyat dah muak. Apalagi mereka-mereka yang telah pun mengkhianati parti seperti PKR. Ini jelas akan ditolak oleh rakyat mentah-mentah PRU ke-15 ini nanti. Inilah yang saya lihat. Dan apa yang berlaku hari ini, sebenarnya Parti Bersatu ini dah tersepit. Mereka tidak boleh bersama dengan UMNO kerana UMNO tak nak bersama dengan Bersatu. Kerana UMNO sudah tahu lawan mereka di PRU ke-15 adalah Bersatu yang menjadi musuhnya. Musuh UMNO bukannya parti DAP, bukannya parti PKR, bukannya parti Amanah, tetapi musuh Bersatu, musuh UMNO adalah Bersatu ataupun PAS, kerana mereka ini akan bertanding di kawasan-kawasan yang sama dengan UMNO. Ini yang berlaku. Jadi kita lihat di PRU ke-15 nanti, pertembungan di antara mereka sendiri. Yang mana UMNO pun akan bertembung dengan PAS. Jadi
apa yang kita lihat hari ini. Sebab itu kenyataan ahli politik UMNO mengatakan kursi mereka, kursi UMNO, kursi bersatu, kursi PAS mereka bertanding lah. Tetapi hakikatnya, kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka tahu bahwa itu adalah kawasan mereka dan mereka boleh menang. Jadi di sini nanti akan mereka bertelagah lah sesama mereka karena perebutan kursi, perebutan kawasan, dan akhirnya seperti mana yang saya selalu perkatakan, mulalah mereka salahkan DAP. Inilah cara mereka berpolitik. Dan kita lihat kenyataan yang Tan Sri Muhyiddin Yassin keluarkan sewaktu nak menubuhkan kerajaannya, itu kerajaan Melayu Islam. Kenapa kerajaan Melayu Islam yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ditolak oleh ahli parlimen yang Melayu Islam juga? Orang-orang yang menolak Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menarik sokongan ini adalah orang-orang UMNO, yang mana mereka ini orang Melayu, orang Islam. Sudah jelas di sini bahwa kita lihat Parti Bersatu ini mengkhianati PIHES, akhirnya Bersatu dikhianati oleh UMNO, yang mana itulah kerajaan yang terbentuk hari ini tidak stabil karena di dalamnya adalah mereka-mereka yang khianat. Yang seorang ini khianat seorang ini khianat orang nih. Jadi seorang ini dah naik jadi Perdana Menteri, dijatuhkan pula oleh mereka dalam kerajaan mereka sendiri, dan akhirnya diganti pula oleh pengkhianat yang sama juga. Tetapi mereka hanya nak kekalkan kerajaan yang ada demi untuk mereka kekalkan kuasa sehingga PRU ke-15. Karena apabila mereka dalam kerajaan yang ada hari ini, mereka kita tahu pemimpin negara kita ini mereka akan menggunakan kuasa mereka apabila dalam pentadbiran kerajaan untuk mereka menggerakkan politik mereka ke bawah demi kelangsungan PRU ke-15 ini nanti. Inilah yang berlaku dalam kita punya pentadbiran negara kita ini. Sebab itu untuk kita nak menjatuhkan pemimpin yang rakus, pemimpin yang salah guna kuasa, kita rakyat harus berhati-hati, yang mana apabila mereka ini sudah berada dalam kerajaan, maka kita tahu di PRU yang lalu, kita lihat sejarah-sejarah PRU Malaysia kita ini, politik duit dijadikan sandaran untuk kemenangan mereka. Seperti mana yang kita lihat, banyak duit ditaburkan kepada rakyat, menunjukkan mereka adalah orang yang baik di waktu itu. Tetapi rakyat harus fikir bahwa duit yang ditaburkan itu apakah duit yang ikut jalan betul. Jika mereka yang bertanding di kawasan itu, sebagai contoh, mereka sanggup mengeluarkan duit, memberi dedak kepada rakyat untuk tutup mulut supaya kenyang. Tetapi kita nak tahu duit itu dari mana. Tidak mungkin seorang ahli politik itu boleh kaya raya. Dari situ, kalau saya sebagai rakyat menilai, awal-awal kita dah boleh tolak kerana satu, mereka dah politik duit. Itu akan apabila menjadi pemimpin, apabila duduk dalam kerajaan, maka mereka inilah yang akan mencuri uang rakyat. Tetapi apa yang berlaku dalam politik negara kita ini berbeza. Semakin ahli politik memberi duit kepada rakyat, semakin banyak pula rakyat yang nak menyokong. Seolah-olah kita rakyat ini bersekongkol dengan perompak uang negara kita. So inilah yang berlaku. So apa yang saya cerita ini bermakna di PRU ke-15 ini nanti hanya bersatu sendirilah dengan Perikatan Nasional mereka. Dan pada saya itulah pencerahan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.